Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesempatan untuk sama-sama dapat kita hadirkan diri ke rumah Allah, sama-sama dapat kita tunaikan solat fardu di rumah Allah secara berjemaah, sama-sama dapat kita berniat i'tikaf di dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan juga sama-sama insya-Allah malam ni kita dapat meneruskan pengajian daripada surah At-Taghabun. Ya, kita akan masuk ayat 1, insya-Allah kita akan bacakan sehingga ayat yang ke-6 daripada surah At-Taghabun pada malam ini. Tuan-tuan boleh buka muka surat 556, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqq وصوركم فأحسن صوركم. وإليه
المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسله بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita sama-sama telah dapat membacakan ayat 1 sehingga ayat yang ke-6 daripada surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun ini termasuk surah-surah yang diturunkan selepas hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sebab itu surah ini dipanggil surah Madaniyah. Dan jumlah ayat dia ada 18 ayat, kita baru baca 6. Ada baki banyak lagi. Dan jumlah perkataan atau kalimah ada 241. Dan jumlah huruf ada 1070 huruf. Ini dibilang oleh Al-Imam Ibn Katsir. Dia kata ada 1070 huruf. Maknanya siapa baca surah At-Taghabun kali dengan 10,700. InsyaAllah dapat ganjaran pahala. Lepas tu siapa nak pahala banyak, nak bawa bekal ke akhirat, rajin-rajinlah baca Quran. Kalau kita baca walaupun merangkak pun dapat pahala. Nabi sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang baca Quran dia mahir, dia lancar, dia memang fasih, maka dia akan
dia angkat kedudukan bersama dengan malaikat-malaikat yang bawa turun Quran. Wallazi yaqra'ul Quran yatata'ta'u fihi 'alaihi syaqun falahu ajran. Orang baca Quran bertatih-tatih, susah nak sebut, alaihi syaq. Ada orang lidah dia payah nak sebut. Banyak huruf yang dia nak sebut susah. Sad susah, shin susah, kan? Qaf susah. Ada orang ra lagi ramai yang susah. Budak-budak sekarang ni saya jumpa ramai tak boleh sebut ra. Bunyi ra, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak budak-budak. Mungkin sebab dia banyak budak-budak ni susu botol. Bila susu botol ni tuan-tuan, dia ada efek. Efek dia pada dia punya langit-langit. Langit-langit tu dia akan, bila kita puting susu tu dia menekan, kan? Itu mungkin salah satu sebab banyak ramai budak-budak kat sekolah saya tu ra bismillahirrahman. Mungkin sebab susu tu panas. Mungkin dilarang kita minum yang panas, kan? Bila Nabi SAW nak minum, dia biarkan sejuk sikit, kan? Jangan panas. Jadi tuan-tuan yang biasa minum teh panas, kopi panas tu, dia efek pada lidah, maka menyebabkan kepelatan. Batu Nabi Musa alaihissalam, salah satu sebab dia jadi pelat, Firaun paksa dia ambil kayu api tu. Kalau betul dia ni budak, dia kena makan kayu api. Ada bara api tu letak di lidah, kan? Nabi Musa ni dia tarik kerusi Firaun, jatuh tersungkur Firaun. Dia ambil pedang nak pancung leher anak angkat dia, Nabi Musa ni. Masa tu dipujuk oleh isterinya, abang, dia kata ni anak kita ni budak-budak, mana dia tahu, dia tarik kaki kerusi tu nak patah. Firaun kata kalau betul dia budak, letak emas dengan api depannya. Dia nak ambil mana satu. Sengaja ni budak ni, dia kata, kan, Firaun. Jadi letak emas kuning, bara api, kan? Maka Nabi Musa nak ambil emas, dia cerdik. Tiba-tiba malaikat tolak bagi pegang bara api, kan? Dia pun pegang, buat macam makan aiskrim, kena lidah sikit. Sikit je, tuan-tuan. Menyebabkan lidah dia jadi pelat. Jadi dia ada berat. Sebab tu Nabi Musa bila nak pergi berdakwah, dia minta supaya diteman oleh adik dia Nabi Harun. Huwa afsahu minni lisana. Sebab dia lebih petah, fasih daripada aku lidah. Dan Nabi Musa dia ajar satu doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa tu ada dalam Quran. Tuan-tuan nak baca Quran, tuan-tuan nak ceramah, tuan-tuan nak bercakap, tuan-tuan apa, baca doa ni. Mudah-mudahan simpulan yang membelenggu lidah kita itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ya, sekali Nabi Musa kena bara api, lidah jadi pelat. Kita hari-hari hisap rokok, tuan-tuan. Bagi kena. Tu saya heran orang hisap rokok ni, tuan-tuan. Allahu akbar. Ini tuan-tuan ni, tadi tu imam baca qunut nazilah. Qunut nazilah tu doa untuk kehancuran pada Yahudi laknatullah. Saya minta tak ada lagi lah orang bukit kapal ni support Yahudi. Tak ada, ustaz, orang bukit kapal support Yahudi. Ada orang-orang yang menjadi pendukung Rosman Polmol, Benson terhege-hege, Dunhill. Ya tuan-tuan, Ifrit Dunhill tu semua produk Yahudi. Itulah penyokong-penyokong Yahudi yang tak perasan. Kita marah boykot McD. McD bukan orang Jawa makan sangat pun. Orang Jawa makan McD. Ada orang Jawa kuat makan McD? Tak ada lah. Orang Jawa makan bergedil, tuan-tuan. Kan? Orang Jawa makan apa satu lagi hak kita duk makan ni? Satu lagi apa? Lempeng, kan? Mana ada makan McD? Ini sarapan McD orang lain, tuan-tuan. Kita tak, kalau tak pula pun memang tak makan pun. Saya pun tak pernah masuk McD tu makan macam mana. Starbucks, mana ada orang Jawa minum Starbucks? Kita ada kopi hang tuah, tuan-tuan, kan? Ada kopi Jawa, ada kopi hang tuah. Maknanya ada benda hak kita tak pulau. Sebab tu Yahudi terus mendapat dana daripada seluruh negara-negara umat Islam, orang Islam, iaitulah rokok-rokok dia. Sebab tu tuan-tuan tolong stop. Lillahi ta'ala, kan? Berhenti kerana Allah. Ya Allah, aku tahu ini produk Yahudi yang menggunakan keuntungannya untuk bunuh orang Islam. Ya Allah, aku tak akan support lagi. InsyaAllah azam tu Allah bantu kita, ya, untuk kita berhenti. Apa-apa produk lah kita support produk Muslim. Jangan support produk orang Yahudi,
maupun kafir-kafir yang lain yang support Yahudi. Baik tuan-tuan, balik pada surah yang kita bacakan tadi. Ya, kita tengok terjemahan ayat demi ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih, mengagungkan nama Allah, segala yang ada di langit dan juga di bumi. Lahul mulku wa lahul hamd. Segala-galanya adalah milik Allah dan segala puji-pujian juga adalah milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah di atas segala sesuatu Tuhan yang maha berkuasa. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah Allah yang telah mencipta dan menjadikan kamu. Maka ada di antara kamu yang beriman dan ada juga di antara kamu yang menjadi kafir. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah mau melihat apa yang kamu kerjakan. Yani Allah maha melihat apa saja yang kamu kerjakan. Yani apa saja yang kamu amalkan dalam kehidupan. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan hak, yakni dengan sebenarnya. Dan dia juga yang membentuk dan memperindahkan rupa parasmu. Wa ilaihil masir, kepadanya kamu akan kembali. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dialah Tuhan yang maha mengetahui segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi. Dan dia juga mengetahui segala apa yang kamu rahsiakan ataupun kamu lakukan secara terang dan nyata. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati dan perasaan manusia. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadhaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Tidakkah telah sampai kepada kamu berita mengenai umat-umat yang kafir sebelum daripada kamu, yang telah merasai akibat perbuatan mereka, bahkan mereka itu telah menerima seksaan yang sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw. Ya, demikian itu adalah kerana apabila datang utusan Allah kepada mereka membawa dalil dan keterangan, yakni dalil yang cukup dengan mukjizat, tapi mereka tetap menyatakan masakan manusia dapat memberikan hidayah, petunjuk kepada kami. Lalu mereka pun engkar dan berpaling. Wastaghunallah, dan Allah tidak berhajat dan memerlukan mereka. Wallahu ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam muqaddimah ayat daripada surah At-Taghabun ini, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa segala yang di langit dan di bumi ini semuanya bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang musim hujan. Tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang bunyi katak bersaut-sautan. Saya dulu pernah dengar, Allahu Akbar, tak tahulah betul tidak. Ada orang, dia kata dia ada satu tarikat di Mesir ni. Dia kata ada tok guru dia orang ni ceritanya pernah mendengar zikir daripada semut. Oh kan, wallahu a'lam. Batu tuan-tuan, ada orang Mesir ni dia zikir bunyi ya dan. Oh, dulu Syarifah ini menyanyi lagu tu kan. Ya dan kan, tuan. Saya pun heran pada mana datang zikir ya dan ni, ingatkan menyanyi. Wallahu a'lam. Saya nak kata betul tak betul, wallahu a'lam, tapi dakwi lah. Dia kata, oh ya dan ni zikir semut. Oh kan, zikir semut. Jadi tuan-tuan, jangan zikir macam semut. Saya nak pesan gitu aja. Zikir kita ada zikir khas. Subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau kita dengar semut zikir, jangan zikir macam burung. Jangan zikir macam katak. Katak bunyi ong ang. Takkan tuan-tuan nak lepas maghrib tu imam lead ong ang, ong ang. Kenapa? Ong ang tu zikir juga. Tak, itu zikir katak, tuan-tuan. Jangan pula ikut kan. Tuan-tuan masuk dalam hutan bunyi burung-burung, bunyi apa dia panggil riang-riang kan. Kan bunyi. Saya pagi-pagi nak pergi masjid tu depan rumah saya tu, saya pun tak tahu apa benda hak bunyi. Awal pagi dia bunyi kan. Kat pokok dia bunyi. Jadi boleh jadi benda tu benda kecil, benda besar tak tahu. Tapi jelasnya dia sedang berzikir. Tapi gaya dia lah riang-riang, cara riang angsa-angsa. Kan burung-burung. Jadi pokok-pokok bertasbih, bertahmid memuji Allah Ta'ala. Cuma kita tak faham. Walakin la ta'lamuna tasbihahum. Kamu tak tahu dia zikir. Ikan zikir. Cuma kita tak tahu. Jadi tuan-tuan jangan tiru zikir ikan kalau pun tuan-tuan faham bahasa ikan. Kan? Jangan tiru zikir kambing. Tiba-tiba punya kan. Pasal zikir ustaz ala kambing, tak payah. Itu bahasa kambing. Tuan. Jadi kita nak zikir seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Senang je tarikat kita ni, senang. Tarikat ni kita zikir mengikut acuan yang telah diajar oleh Nabi SAW, yang diwariskan pada kita oleh alim ulama kan. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah kan. Batu orang Melayu, Jawa, Banjar ni dia suka buat tahlil. Apa? Kalau tak buat tahlil, orang kita malas zikir seorang-seorang. Sebab itulah kita dulu kematian dia bila berimpun kan tuan-tuan, zikir, jangan sembang. Sebab tu saya saran kat tuan-tuan, kalau pergilah ziarah orang mati, duduk di luar tu buat zikir siap-siap. Tak payahlah kita duduk sembang macam-macam kan. Sekarang orang kita ni lagi tak sampai malam dia tak berzikir. Dan tuan-tuan pergi tengok orang meninggal, ramai orang pergi. Tapi bila kita ajak buat zikrullah di luar, sikit je tinggal. Bangun pergi sembang kan. Kita suka ulah kematian. Oh dia ni semalam okey, dia ni semalam tak mati. Memang tak mati, semalam ke ni baru mati. Kan? Kita duduk sibuk nak zikir malam. Kan? Malam tu tuan-tuan dulu-dululah, ramai orang dulu-dulu, malam dia suka pergi rumah keluarga si mati. Saya rasa ini adat yang tak patut. Alhamdulillah di Selangor ni masjid-masjid dah ambil alih kan. Kita dah rubah. Dulu-dulu tuan-tuan orang kampung kalau ada kematian, lepas maghrib, lepas isyak tu ramai-ramai pergi rumah keluarga si mati. Rumah tu galang-galang orang mati. Bini dia janda yang dalam edah, mana boleh pergi? Tak tahulah dulu, saya pun tak faham macam mana boleh berlaku kan. Tapi dulu ingat kampung-kampung saya dulu, biasanya dia orang zikir bawah rumah. Dulu rumah kampung kan, atas tu papan, bawah tu tanah kan. Dia bentang tikar bawah lah. Tapi saya rasa masih tak patut. Sebab keluarga dia sedang kelang kabut, bersedih dan sebagainya. Rumah tunggang langgang kan. Biasalah orang sakit, orang mati. Jadi yang kita buat sekarang di masjid-masjid di Selangor ni paling tepat. Ada kematian, kita zikir lepas maghrib, imam lead dekat masjid. Keluarga dia kau rehat lah, bini dia duduk tidur lah kat rumah. Awak dalam edah, siapa pun tak kacau, tenang-tenang dalam kesedihan kan. Jadi kalau dia kata nak buat kenuriatan masjid, silakan. Kalau tak payah sebenarnya, kita zikir lillahi ta'ala kan. Jadi betulkan tuan-tuan, kita betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Dulu-dulu saya tegur orang kampung marah, dia kata ustaz ni pandai-pandai nak ubah adat. Adat ni ada yang betul, ada tak betul kan, kebiasaan. Memang niat dia betul. Orang kampung dulu dia nak bagi kita berzikir, sebab tu dia buat gitu. Tapi kita kena faham lah kan, undang-undang dia ada iddah. Orang duduk dalam rumah perempuan, kita tak, Tok Imam tak boleh jenguk. Dia pun tak boleh keluar sembarangan, dia duduk dalam rumah keluarga dia saja. Malam-malam tu kalau adik-beradik dia berimpun, suruh dia orang khatam Quran. Khatam Quran anak beranak dia. Jadi jangan bawa budak tahfiz. Budak tahfiz pun datang zikir kat masjid ni. Tak payah buat kenuri apa-apa. Habis kalau nak buat juga, silakan. Buatlah kat masjid kan. Tidak tak payah. Kita nak zikrullah kerana Allah Ta'ala.
Habis kalau dah lama, itu lain lah. Dah lama 120 hari, 300 hari, 400 hari, tak ada masalah. Ni baru-baru ni tuan-tuan. Rumah kita pun kalau sakit demam, selera rumah kan. Kita sihat pun tak nak terima tetamu. Kan? Sihat, tiba-tiba bangun tidur, orang ramai datang rumah. Tak rebah kelang kabut tuan-tuan. Bukan sakit, bukan mati. Itu kena betulkan balik. Tuan-tuan, zikrullah ni sangat baik. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita zikrullah, kan? Cerita segala makhluk akan berzikir memuji Allah. Sebab tu tuan-tuan, ramai orang rugi di hari akhirat, menyesal sebab tak zikir. Saya tengok ramai orang kita ni lepas sembahyang bangun terus je. Kadang-kadang dia pergi belakang, dia pegang handphone. Kita tahulah mungkin ada urgent tak urgent, tapi rugi. Zikir lepas sembahyang, kan? 33 ni pahala besar. Sama-sama dengan Tok Imam. Kita Malaysia ni untung. Sebab Tok Imam lead. Kalau tuan-tuan pergi di setengah-setengah negara Arab, zikir sendiri-sendiri. Saya pernah pergi duduk di Arab Saudi tu tuan-tuan. Kalau Masjidil Haram tu memang tak zikir, dia baca sangat. Kampung-kampung ni kita pergi, kadang-kadang pergi kampung kan, bukan kampung sangat lah, belah Aziziyah apa semua kan. Dia pergi, pas sembahyang, dah lah masjid tak penuh. Masjid dia bedah tu bukan penuh pun. Tuan. Lepas tu zikir pun tuan-tuan, siapa nak zikir? Dia tak ada, dia tak boleh zikir ramai-ramai. Dia Pak Imam pas sembahyang pusing belakang, terus senyap gitu. Makmum pula pergi sana pergi sini kan. Kalau rajin zikir, tak malas apa macam. Siap baiklah kita orang Malaysia ni zikir ramai-ramai kan. Duduk. Tu pun ada dia orang nak kata bid'ah, ikut dia orang lah. Nak kata tak kata kita teruskan tuan-tuan. Cuma zikir ni bila duduk dalam masjid, kalau orang tengah sembahyang, kita perlahankan suara. Tok Imam kena pusing belakang, tengok. Orang tengah sembahyang kan buat lagu. Kan, zikir sama-sama tapi pelankan suara. Sebab orang tengah solat, nanti takut dia ganggu kan. Tak ada masalah. Tok Imam lead. InsyaAllah zikir. Kemudian Allah Ta'ala sebut, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala ini tuan-tuan, dialah pemilik. Al-mulk tu makna raja yang memiliki. Al-mulk, malik mulkun. Pemilik, dia raja yang memiliki. Segala-gala yang kita ada ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji milik Allah dan segala yang ada pun milik Allah. Segala puji. Ulama kata segala puji itu macam mana? Segala puji maknanya segala bentuk pujian yang wujud di dalam dunia mesti kembali pada Allah. Dalam dunia ada berapa bentuk puji-pujian. Yang pertama, puji Khalik bagi Khalik. Allah puji diri sendiri. Allah Ta'ala sebut lahul mulk, bagi dia puji-pujian. Boleh. Allah Ta'ala ni dia yang layak memuji diri sendiri. Kita tak layak. Jangan kata saya paling handsome, saya paling pandai. Itu adalah riak, sombong. Tak boleh. Yang layak bersifat dengan sifat-sifat sombong ni hanya Allah. Dia adalah Tuhan yang memiliki segala-galanya. Kita tak layak. Kita yang pertama Allah puji diri dia. Yang kedua puji Allah Ta'ala bagi makhluk. Allah puji hamba-Nya yang soleh. Allah puji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hei Muhammad, engkaulah orang yang paling baik akhlak kamu. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, kita ni kalau nak dapat pujian Allah, kena duduk dalam majlis yang Allah suka. Contohnya duduk dalam masjid baca Quran. Nabi kata majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadarrasunahu illa haffathumul malaikah wa ghashiyathumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak berkumpul sesuatu manusia, kumpulan manusia dalam masjid baca ayat Quran, tadarus, memahami tadabbur ayat Quran ni, pasti mereka akan dilitupi oleh rahmat. Allah Ta'ala akan puji mereka di depan para malaikat-malaikat yang lain. Tengok hamba aku yang beriman baca Quran. Tengok hamba aku bertadarus, akan dipuji. Kalau nak Allah puji selalu, duduklah dalam majlis-majlis halaqah Quran, halaqah zikir, dalam medan jihad dan sebagainya, supaya Allah akan puji di hadapan para malaikat. Baik, kita bagi laluan untuk muazzin dulu insya-Allah. Kita sambung kejap lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'ala salah. La hawla wa la Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung sekali lagi tuan-tuan sampai habislah kita insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan dalam ayat yang kedua, iaitulah Allah yang menjadikan kita dengan ada ilmu dan bakat pilihan yang berbeza antara satu sama lain, dengan takdir yang berbeza-beza. Kita dilahirkan dengan talent, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita dilahirkan dengan talent, otak kita boleh beza benda buruk dengan benda baik. Cuma kadang-kadang sebab kita ni digoda oleh hawa nafsu dan syaitan, maka kadang-kadang kita tersasar daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala sebut dalam ayat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah bagi pada kita ni takdir masing-masing. Ada di antara kita ni alhamdulillah Allah takdirkan lahir sebagai seorang mukmin dan hidup sebagai mukmin, mati juga sebagai seorang mukmin. Dan ada juga naudzubillah yang Allah takdirkan lahir sebagai kafir dan mati juga sebagai kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Ada juga yang lahir sebagai mukmin, matinya kafir. Naudzubillah. Ada yang lahir kafir, matinya beriman. Alhamdulillah.
Kan ada orang yang baru ni tuan-tuan, ada satu orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sebelum daripada ditidurkan mangsa Covid, saya pun tak ingat di mana, Sarawak ke. Bila dekat dia nak ditidurkan tu, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Ada kisah dia kan, nurse-nurse saja dia mengucap 2 kalimah syahadah. Alhamdulillah dia mengucap kan. Jadi lepas tu ditidurkan dan dia meninggal. Tuan kan. Belum amal tapi matinya dalam 2 kalimah syahadah. Allahu akbar tuan-tuan. Ada orang beriman, hidupnya sepanjang masa dia habiskan dalam keadaan kafir, biar Allah bagi taufik hidayah. Faminkum kafir, ada di antara kamu jadi kafir. Kafir-kafir ni tuan-tuan bukan penghinaan. Ini pengkelasan. Tuan, pengkelasan. Hidup kita ni kena letak duduk dalam keadaan manusia mukmin. Dia orang ni sama ada Islam atau kafir atau munafik. 3 kategori manusia. Manusia ni ada 3 kategori. Orang beriman, dia panggil orang Islam. Muslim, mukmin. Jadi orang mukmin tu dia ada kategori lain lah. Muttaqin, muhsinin, apa semua. Tapi orang beriman, kita panggil orang Islam. Kan? Orang Islam tu daripada luaran dia nampak, dia taat, dia mengucap 2 kalimah syahadat. Iman tu dalam hati dia. Dan orang yang tak nak beriman, kita panggil kafir. Orang yang mengaku beriman tapi hati tak suka orang Islam, tak suka agama, ini dia panggil munafik. Yang ni kita tak boleh hukum. Sebab itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata tuan, ada juga orang sibuk, dia tu tak boleh panggil orang kafir ni kafir. Kita panggil dia orang belum Islam. Tuan-tuan, dia sebenarnya memang dia belum Islam, tapi dia kategori apa? Kategori kafir. Dan kafir ni ada 2 kategori. Satu kafir zimmi, iaitu kafir yang lunak dengan orang Islam. Kafir kok kafir zimmi. Satu lagi kafir harbi, kafir yang bertindak memerangi orang Islam. Cuma kita nak panggil dia bila berdepan, tak panggil lah kafir. Ya, contoh jumpa dengan Tong Sing, tuan-tuan panggil Uncle Tong Sing, tak ada masalah kan. Jangan panggil Uncle kafir Tong Sing, tak ada orang buat. Ada juga orang yang ni orang panggil orang over lebih ni. Tak pernah dilakukan. Nabi Muhammad panggil wahai pakcikku yang kafir, tak ada. Nabi Muhammad panggil wahai pakcikku Abu Talib kan. Pakcikku Abu Lahab. Dia panggil pakcik kat Abu Lahab. Dia tak panggil wahai si kafir si Abu Lahab, tak ada. Tapi bila kategori bila orang-orang kafir ni datang minta Nabi Muhammad terima agama, iktiraf agama dia. Kemudian tolak ansur, setahun jadi kafir, setahun Islam. Maka Allah suruh Nabi Muhammad jawab, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang yang kafir. Maknanya bila berkaitan dengan akidah, penegasan, kita kena tahu batas. Wahai orang kafir, yang ni masalah akidah, kami tak boleh terima. Ini kekufuran, batas antara iman dan Islam. Dalam dakwah panggillah nama dia. Kan? Jadi tuan-tuan, ini adalah benda yang kadang-kadang orang kita ni tuan-tuan, dia nak bagi buang istilah-istilah Islam ni sebab alasan sensitif pada orang kafir. Dah awak sensitif dengan perkataan kafir, masuklah Islam. Tak ada masalah pun. Jangan jadi kafir kan. Sensitif. Tak ada sensitif dulu-dulu pun dia tahu dah dia kafir kan. Tapi sebab kita sebut, dia rasa sensitif. Bukan hina tuan-tuan. Jadi itu di sisi pengkelasan. Orang kafir masuk neraka, Allah yang tentukan. Tapi kita tak tahu sama ada orang kafir tu sampai mati ke kafir tidak. Kita tak tahu. Sebab tu kita kaedah dia dakwah berterusan. Dakwah kena berterusan. Jadi dakwah ni kena gunakan hikmah, kebijaksanaan. Kemudian Allah bagi tahu, wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku, apa yang ada di dalam hati, di luaran, apa semua ni Allah tahu. Kemudian khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Allah yang mencipta langit dan bumi dengan sebenar, dan Allah juga yang menentukan bentuk rupa paras. Lepas tu tuan-tuan, kita orang Islam kena sentiasa syukur di atas rupa paras kita ni. Ada doa Nabi ajar. Orang Jawa ke, orang Banjar ke, orang Arab ke, kena baca doa ni. Supaya timbul perasaan syukur di atas rupa kita. Ini tak Jawa nak jadi Korea. Tuan-tuan. Sebab apa? Dia rasa Korea tu hebat. Contohlah kan. Ada orang Bugis tak nak ni, nak jadi macam Mak Saleh. Mana boleh? Rupa kita ni Allah yang pilih. Hidung kemik, tuan-tuan, mata sepet, Allah pilih.
Telinga panjang, telinga kecil, hitam, putih. Allah yang pilih. Bukan kita yang pilih. Tuan-tuan kan. Jadi nak belajar redha dengan rupa pun susah. Sebab tu sekarang ni orang jual produk laku. Orang beli produk kecantikan, menghitam, memutihkan tu adalah orang yang tak pernah redha dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kan? Dia tak pernah redha dengan warna kulit. Risaulah tentang tona warna kulit saya. Amboi tuan-tuan, tona warna lah kan. Risaulah gitu gini tuan-tuan. Tambah-tambah sekarang ni orang jual produk ni Samsung semacam je. Si geram betul tuan-tuan, tengok semalam orang lalu kat ni kan. Tak jual produk apa tak tahu. Dia kata orang dah semayang sunat subuh tu dah kaya belum? Dia olok-olok. Sebab dalam hadis Nabi sebut, mana-mana orang yang dapat solat sebelum subuh ni, dia dapat dunia dan seisinya. Ya tuan-tuan, yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Dia olok-olok, dia kata yang pergi solat subuh tu, solat sebelum subuh tu dah kaya belum? Oh, dia olok-olok tuan-tuan kan. Dia olok-olok jual produk laku. Saya pelik sungguh. Jual produk laku, kita tak belilah tuan-tuan. Kita pun tak tahu. Kadang-kadang bini beli. Suami tak pakailah produk tona warna apa semua ni. Dan saya heran. Orang beli produk memutihkan. Baru ni doktor kata produk yang paling berbahaya antara lain produk yang guna raksa untuk memutihkan kulit. Kan? Raksa. Tuan-tuan kan. Digunakan dalam produk-produk ni. Kita jadi putih, ku putih. Padahal jual produk tu hitam. Tuan kan? Tapi dia jual nak memutihkan. Jual produk yang bahaya sekarang ni satu lagi ubat bagi kurus. Enggak, ubat orang gemuk nak bagi kurus, makanlah produk. Habis masalah jantung, buat pinggang, rosak apa semua kan. Menggunakan bahan-bahan larangan. Saya pernah jumpa satu orang datin ni. Dia buat produk ni. Untuk sembang dengan dia, kami ustaz. Dia kata memanglah kalau setengah-setengah geng-geng buat produk ni, dia kata bila nak hantar contoh ke KM tu kami ikutlah spek. Ikutlah spek. Dia kata mana ada raksa, mana apa. Pergi ke KM lulus kan? Jadi bila dia orang datang nak cek, kita tunjuk produk yang ikut spek ni kena ada. Akak pejabat apa semua dalam store tak tentu lagi kan? Allahu Akbar tuan-tuan. Oi, dahsyat. Saya pernah tuan-tuan ada satu produk ni, dia kata ustaz tak nak buat produk sendiri ke? Boleh kami keluarkan. Saya kata tak nak. Sebab saya tak nak nama saya digunakan, muka saya ni digunakan untuk produk saya, tak tahu apa benda saya jual. Kan? Ada saya dapat offer tuan-tuan, ingat muka tak boleh masuk iklan, boleh tuan-tuan kan? Ada dia minta dia pasal satu produk, kopi ke apa, ustaz cakap ustaz nak buat apa? Ubat gigi ke kan? Ustaz cakap je. Dia tu rupanya kilang tu boleh keluar macam-macam tuan-tuan. Lepas tu ustaz kena jagalah. Kadang-kadang seorang ustaz ni sibuk dia keluar kopi tu kopi ni kan. Saya sangat takut tuan-tuan. Sebab apa? Keluar kopi tu kopi ni, dia minum pun tidak kopi tu. Kopi apa kopi ni kan. Saya tanya kawan-kawan tu, dia pergi buat produk tu. Kopi produk apa tu daripada kopi, saya pun tak tahu nak sebut tuan-tuan, Brazil. Apa produk bahan tu kan. Benda tu kan ada tempat kita. Dia dakwa bawa daripada Brazil. Bubuh kopi jadi tu jadi ni. Dia ni tak pernah minum. Tapi guna nama dia, ustaz ni kan. Sangat berbahaya. Lainlah kalau kita kopi cap gantang ke, kan. Kopi hang tuah ke tuan-tuan kan. Kopi betul-betul kopi. Kan ini tak kopi campuran. Apa dia campur tak tu? Bahaya tuan-tuan. Sangat berbahaya. Takut dia ambil. Kan dulu pernah berlaku ada pemain badminton kita yang kena ni tuan-tuan, kena gam sebab ambil produk apa tupai jantan. Tupai jantan kan. Apa tu pil apa tupai kan. Dulu ada jual dulu ni. Kena rupanya pergi sana steroid. Dia makan pil tu main bertenaga kan. Dulu ada pemain kita yang kena gantung kan. Dia pil steroid tu je. Steroid tu ambil mana dalam tu? Apa dia panggil tupai jantan tu. Dulu kan terkenal tupai jantan tu kan. Ada tupai jantan lah apalah. Ada ke orang pergi tangkap tupai buat pil tuan-tuan? Pelik sungguh tuan-tuan, macam-macam. Astagfirullahalazim. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala yang wasawwarakum. Lepas tu doa tengok cermin. Apa doa dia? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa tengok cermin. Kita orang laki-laki jangan tengok cermin.
Saya pelupa lama tak tengok cermin kat kot. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa doa tengok cermin tuan-tuan? Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma hasanta khalqi fahassin khuluqi. Itu doa tengok cermin. Kan budak-budak pasti hafal lah. Allahumma hasanta khalqi fahassin khuluqi. Budak-budak duk hafal. Ya Allah, seperti mana kau elokkan kejadianku, elokkanlah pula akhlak budiku. Budak-budak duk hafal. Bapak budak tak tengok cermin tak baca, tuan-tuan. Allah mak jenis tak reda tak baca gerak, tuan-tuan. Itu satu masalah. Allahumma hasanta khalqi. Ada setengah ulama tambah Allahumma kama hasanta, seperti mana kau dah elokkan kejadianku. Kita ni elok, tuan-tuan. Elok nisbi. Elok ni nisbi. Elok bagi orang ni macam ni, elok bagi orang ni macam ni. Ada orang eloknya hidung dia mancung, ada orang eloknya hidung kemek. Sebab tu sekarang ni ratu-ratu cantik tu, tuan-tuan, yang paling cantik ikut nilai-nilai Mak Saleh sekarang yang hitam. Dulu-dulu, tuan-tuan, yang putih melepak, sekarang yang hitam, tuan-tuan kan. Hitam itu menawan, tuan-tuan. Dulu pernah sekali dia orang kata yang kurus, sekarang dah tak jadi. Sekarang yang gemuk pula, menawan, tuan-tuan kan. Dia pening, tuan-tuan. Sebab kalau hari-hari tengok asal cantik kurus, lama-lama keding semua, tak nak dia. Dia nak pula yang gemuk pula kan. Macam-macam, tuan-tuan. Sebab tu redalah dengan apa yang Allah bagi kat kita. Bila tengok bini tu, pujilah. Alhamdulillah. Kenapa? Abang dapat jelitawan yang mempersona. Bini kata, abang jangan nak perli-perli pula. Kan kita baru nak cakap bodek-bodek, dia terperli. Dia pun tak rasa dia cantik. Jadi tuan-tuan, kita syukurlah dengan apa yang ada. Baik, jadi Allah Ta'ala sebut lagi, ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah Ta'ala menceritakan, Allah tahu apa segala rahsia kita. Apa yang kamu buat secara terang dan nyata, yang tersembunyi, segala-galanya diketahui oleh Allah. Tuan-tuan, dalam dunia ni ramai orang fitnah orang. Ramai orang buat komplot, konspirasi. Ramai orang buat macam-macam kejahatan di sebalik tabir. Sampai masa akan didedahkan oleh Allah. Sebab tu jangan buat nanya orang. Jangan kita fitnah orang. Jangan kita komplot dan sebagainya, konspirasi. Semua itu akan didedahkan. Sebab tu zalim nanya orang ni di akhirat, tiada lagi lah orang yang akan menyembunyikan fail untuk kita. Na'udzubillah. Kemudian dalam ayat yang kelima Allah sebut, tidakkah telah sampai kepada kamu berita. Ya, Allah suruh kita perhati sejarah umat-umat terdahulu yang kafir, di mana Allah bagi kepada mereka pengalaman-pengalaman yang kita jangan abaikan. Bagaimana antara mereka itu kaum yang hebat, yang besar, yang pegagah, perkasa, tapi akhirnya dibinasakan. Allah suruh kita tengok pengalaman mereka. Firaun, tentera dia dahsyat. Sampai sekarang orang duk kaji macam mana dia buat piramid kan. Orang cari, tuan-tuan, kaum yang duduk dekat Peru. Peru tu dia ada kuil-kuil yang duduk dalam hutan angka. Kan orang duk buat filem-filem cerita. Dia orang okey, macam-macam gambar dekat dalam kuil mereka masing-masing. Tamadun dia orang tu dahsyat. Sekarang sudah jadi hutan, duduk tengah-tengah hutan. Tapi bagaimana mereka ini dulu tamadun yang sudah hilang. Sekarang baru jumpa kan, baru ni orang jumpa, tuan-tuan, jalan-jalan dalam laut. Jalan laut tu ada jalan, orang jumpa. Dia ada istana yang ditenggelamkan. Macam-macam, tuan-tuan kan. Orang jumpa tamadun-tamadun silam yang sudah pun dibinasakan oleh Allah. Ni pengalaman ni. Allah Ta'ala suruh kita tengok. Supaya kita tidak ulang. Fadzaqu wabala amrihim. Mereka itu telah merasakan akibat perbuatan mereka. Geng-geng LGBT. Tuan, macam mana dikatakan Atlantis. Ada satu kota, The Lost of Atlantis. Ini kota lesbian. Bagaimana kota Pompei, Itali telah dibinasakan. Sekali tengok baru ni ada artikel. Orang ambil gambar, tuan-tuan, dalam YouTube tu. Penemuan patung-patung manusia ni bukan orang okey. Yang berpelukan akibat daripada jadi patung. Lava gunung berapi tu
Bila sampai tempat dia, masuk dengan pantas, mereka ni membeku jadi patung. Dia orang ambil mayat-mayat ni yang sudah bertukar jadi patung ni, mayat tu bercantum, jantam tina dia. Bubuh dalam, sekarang ni dia orang jadikan patung, dia ambil bubuh dalam frame, kan? Bubuh dalam peti-peti ni untuk orang tengok di Pompei, Itali. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bagaimana Allah binasakan kalau kita pergi Jordan, kota Sadum. Ni tempat-tempat geng-geng gay, tuan-tuan kan, geng gay. Allahu Akbar, ni orang yang minggu depan ke ni yang nak bawa konsert ni. Konsert apa, tuan-tuan? Ada nak datang tempat kita, Coldplay ke apa ke, tuan-tuan ni. Ini geng-geng ni declare LGBT kan. Na'udzubillah. Ni banyak, tuan-tuan. Kita doakan mudah-mudahan konsert-konsert yang seperti ini tidak akan berlangsung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepada orang-orang yang diberi amanah untuk membatalkan dan menghalang konsert-konsert mungkar ini. Bila mungkar datang ni, tuan-tuan, bala akan diturunkan oleh Allah. Bala ni, tuan-tuan, tak mesti macam bala zaman dulu. Tak mesti gempa bumi. Boleh jadi puting beliung. Boleh jadi puting beliung tak datang, harga barang naik. Itu pun bala. Boleh jadi barang tak ada, bala. Tuan-tuan, bala ni macam-macam cara. Pokok tiba-tiba tak ada buah, bala. Durian tengah-tengah murah ni tiba-tiba tak ada. Jangan main. Padi tiba-tiba tak ada. Bayangkan, tuan-tuan, kalau bala tu datang dalam bentuk tu, orang tak perasan. Dia okey aja, tiba-tiba beras hilang dari pasaran. Tak ada telur, tak pergi, tak ada beras, tuan-tuan. Ubi kayu pun tak ada, contoh. Bala. Tuan-tuan jangan main-main. Harga barang meningkat, barang tak ada, semua bala. Tuan-tuan nak makan apa? Ubi kayu, Bukit Kapal ni, dulu sembang orang Jawa, ubi kayu banyak kan. Mana ada dah, tuan-tuan. Sebab tu kita kena berhati-hati, takut Allah Ta'ala balakan kita dengan dikurangkan makanan dan sebagainya. Barakah hilang. Baik, kemudian Allah SWT Muhammad, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Allah cerita kenapa Allah turunkan seksaan dan bala, sebab telah datang keterangan. Umat dahulu ni, tuan-tuan, dibinasakan oleh Allah sebab rasul-rasul tak datang. Rasul ni, tuan-tuan, tak ada rasul yang datang melainkan Allah lengkapkan dengan mukjizat. Allah hantar rasul-rasul bukan datang saja-saja. Rasul datang bawa Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar Quran. Dan ada mukjizat lain. Nabi Musa datang bawa mukjizat bentuk tongkat dia yang membelah lautan. Nabi Aisyah macam-macam lagi, doa mustajab, orang mati boleh hidup semula. Nabi Aisyah ni, tuan-tuan, mukjizat dia kalau dia tengok orang, dia boleh cakap kat rumah tu, kawan tu ada apa, simpan kat rumah. Kita ni umat Nabi Muhammad, Allah bagi, tuan-tuan, sebahagian daripada umat Nabi Muhammad atau Tok Wali ni ada kemahiran yang macam Allah bagi kat Nabi Musa, Nabi Aisyah, tuan-tuan kan. Dia tengok kita ni, dia boleh cerita kat rumah. Itu dia panggil apa? Karamah. Tapi taklah sampai macam Nabi Aisyah, tapi macam tu sebahagian. Ingat tok guru saya dulu, saya dengan Ustaz Aqdi mengaji dengan Syekh Syed Ali Abdul Majid ni, tuan-tuan. Kami pergi main bola. Ustaz Aqdi tak main lah, dia tok wali. Tuan-tuan, saya ni suka main bola kan. Main bola hari tu, hari cuti. Kami main bola, pagi esok mengaji dengan Syekh Syed ni, dia tengok muka kami. Dia geleng kepala. Dia kata hari cuti, baca Quran lebih sikit. Ni hari cuti, daripada pagi kejar bola 22 orang, sampai pagi tak baca Quran, sampai balik tengah hari tidur, kan. Kami pun tunduk, kan. Dia nampak kami main bola tu, tengok muka, heran aku. Yang saya pelik sekali, tuan-tuan, hari tu kami pergi melawat zoo. Hari tu yang pelik sekali, melawat zoo. Jalan-jalan dengan kawan-kawan, jom kita tengok hadiqah hayawanat. Jalan tengok. Masuk dalam zoo nak tengok, ingat apa binatang sana, apa yang lebih kan. Melawat. Esok dia nak kuliah, dia tengok. Dia kata, aku ni duduk Mesir lama dah. Tak sampai lagi hadiqah hayawanat. Kamu ni baru je datang, dah pergi ziarah dah. Saya pun tunduk lah. Dia nampak juga kita ni kan. Lepas tu dia cakap ayat tu, saya ingat sampai sekarang. Dia tanya, hal indakum ikhwah hunaka? Ada saudara ke kat sana yang nak pergi cepat sangat tu? Hal indakum ikhwah. Tuan-tuan, ni kata kasyaf dia kan. Tuan-tuan, itu sebahagian daripada karamah yang ada, orang panggil apa, firasat. Tapi tuan-tuan, Nabi-Nabi yang datang dulu bawa mukjizat pun ditolak.
Ini tuan-tuan, kebanyakan mereka ini, tuan-tuan, enggan menerima Rasul dari kalangan manusia. Itu alasan. Kenapa orang kafir tak nak terima Nabi? Dia kata, apa, barang Rasul daripada manusia, kami nak malaikat. Baru boleh, manusia tak boleh. Macam kita juga lah tuan-tuan ni. Di Malaysia ni, kadang-kadang ulama'-ulama' tu orang Melayu Jawa. Barang guru Melayu Jawa. Kan? Kita nak kalau boleh Arab kan. Tu Arab datang tak terima tak tuan-tuan? Dia alasan tu banyak. Bila datang Ustaz Aqdi duduk sini. Ustaz Aqdi orang Bukit Kapal juga kan. Tu nak Ustaz Ghazali Rama. Datang Kuala Selangor. Ustaz Ghazali Rama. Barang Kuala Selangor je. Orang tak mengaji ni semua gitu tuan-tuan. Alasan dia apa barang daripada dulu. Nabi Muhammad tu tuan-tuan ditolak sebab apa? Orang kampung kita. Kan. Saya ingat orang kampung saya dulu. Ada juga perangai macam ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Orang kampung saya tu mula-mula abang saya balik mengajar. Dia balik generasi dia ada kat masjid ni. Kan? Bila dia balik mengajar kat kampung, apa budak-budak kampung geng-geng sama dengan dia tu. Tak pergi masjid mengaji malam dia mengajar. Abang ustaz tu kawan kami dulu main bola sama, kerja sama. Member kita tahulah member tak mengaji tak? Kan? Lepas tu kita pun bawa tok guru lain datang. Tok guru ni tuan-tuan saudara kami agak jauh. Tak datang kok. Dia tu mengajar cara tua lah. Macam-macam. Alasan tu tak pernah kurang. Bila saya mengajar lagi tak mengaji. Alah ustaz lapis budak-budak apa tahu kan. Lapis budak pula tuan-tuan. Passion. Dia tak nak mengaji. Tua tak nak mengaji. Dekat tak nak mengaji. Jangan tuan-tuan. Ini sifat orang kafir zaman dulu. Yang mengingkari ajaran para Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada ada sikap dan tabiat seperti ini. Kita tuan-tuan kena sentiasalah mendekatkan diri dengan alim ulama, para pewaris Rasul. Tak kira lah kampung kita ke cakap Jawa, Banjar, tak kira tuan-tuan. Sebab asal dia alim ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Walaupun orang kampung kita lagi bagus, kita lagi faham, dia faham kita. InsyaAllah. Jadi kita berhenti setakat dulu. InsyaAllah kita sambung ayat yang ke-7 dalam kuliah yang akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.